Bab sakaratul maut, ini kesukaran mati. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aba Amr Zakwan Maula Aisyah, beliau memberitahu kepada Ibnu Abi Mulaikah bahawa Aisyah selalu menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW ada di hadapan beliau rakwah ataupun ulbah, satu bekas yang berisi air. Umar bin Sa'id perawi, salah seorang perawi hadis ini dalam sanad itu, yaitu Umar bin Sa'id telah syak tentang perkataan itu, rakwah ataupun ulbah, tetapi kedua-duanya memberi makna bekas lah. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma', ini Aisyah menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hampir wafat. Maka baginda mula memasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu disapu dengan keduanya mukanya, seraya baginda mengucapkan la ilaha illallah. Sesungguhnya mati itu sesungguhnya ada kesukaran untuk mati itu. Kemudian baginda mengangkat kedua tangannya lalu mengucapkan fir rafiqil a'la hatta qubida, dan Nabi SAW wafat hatta qubida fir rafiqil a'la hatta qubida, sampai baginda dicabut nyawa ataupun wafatlah. Wa malat yaduhu, dan jatuhlah tangan Nabi SAW. Malat yaduhu mana saqatat, jatuh ataupun jadi lembutlah tangannya, condonglah tangannya, maksudnya jatuh dari sini. Diriwayatkan dari Aisyah katanya ada beberapa orang Arab yang jafat, yang kasar, kerana tidak kasar tu maknanya orang hulu lah, orang darat, kerana tidak mendapat pendidikan secara lemah lembut. Yaitu Nabi SAW, mereka datang kepada Nabi SAW dan bertanya bilakah kiamat. Maka Nabi SAW memandang kepada yang terkecil, yang paling kecil di antara mereka, lalu baginda bersabda, kalau dia ni hidup, dia tidak sempat tua, tidak sempat dia tua, kiamat kamu telah pun berlaku kepada kamu. Hisham berkata, Nabi SAW memaksudkan kematian mereka. Diriwayatkan dari Abi Qatadah bin Rabi'i Al-Ansari bahawa beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah dibawa satu jenazah di hadapan baginda. Baginda berkata, mustarih wa mustarahum minhu, mustarih wa mustarahum minhu, sama ada jenazah ini tenang dan orang tenang, ataupun orang tenang kerana kematiannya atau dengan kematiannya. Qalu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu mustarih dan mustarah minhu? Nabi SAW menjelaskan, hamba mukmin dia tenang, bebas daripada kepenatan dunia dan gangguannya, pergi kepada rahmat Allah. Dan hamba yang fajir, yang jahat, hamba-hamba yang lain, tenang kerana ataupun dengan ketiadaannya. Begitu juga negeri, pokok-pokok kayu dan binatang-binatang, tenang dengan ketiadaannya. Satu lagi sama juga riwayat daripada Abi Qatadah, cuma ringkas, dia kata mustarih wa mustarahum minhu, al-mu'min yastarih, orang mukmin rehat ataupun tenang. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, si mati diikuti oleh 3 perkara, 2 daripadanya pulang dan tinggal 1 bersamanya. Ahli keluarga, harta benda dan amalannya mengikutinya. Kemudian ahli keluarga dan hartanya kembali dan tinggal amalannya, yakni bersamanya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar katanya Rasulullah SAW bersabda,
apabila telah mati seseorang dari kamu, dikemukakan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang, sama ada neraka atau syurga. Fayuqal, dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu hatta tub'athah, sampai engkau dibangkitkan. Diriwayatkan dari Aisyah, qalat, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, jangan kamu memaki orang-orang yang telah mati, kerana mereka telah pun afdau ila ma qaddamu, telah pun pergi kepada amalan yang telah mereka hantarkan terlebih dahulu. Yani mereka telah pergi, yani menerimalah apa yang telah mereka hantarkan terlebih dahulu, yang di semasa mereka berada di dunia dahulu. Bab nafkhis sur, ini bab tiupan sangkakala. Mujahid berkata as-sur seperti buk, seperti trompet, seperti trompet, ataupun seperti apa nama ni, tanduk kerbau, buk. Zajrah maknanya sayhah, tempikan. Faqala Ibnu Abbas berkata, an-naqur maknanya sur, sangkakala. Ar-rajifah maknanya an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama. War-radifah ialah tiupan yang kedua. Diriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dan Abdurrahman Al-A'rash, kedua mereka memberitahunya, menceritakan kepadanya, ini kepada perawi di bawahnya, yakni Ibnu Syihab, bahwa Abu Hurairah menceritakan, istabba rajulan, dua orang telah saling memaki satu sama lain. Seorang daripadanya adalah orang Islam, yang seorang lagi Yahudi. Yang Muslim itu berkata, demi Tuhan yang telah memilih Muhammad melebihi sekalian alam, melebihi orang-orang lain di seluruh dunia ini. Si Yahudi itu pula berkata, demi Tuhan yang telah memilih Musa melebihi sekalian manusia di seluruh dunia ini. Qala, perawi berkata, faghadibal muslim, si Muslim itu naik marah pada ketika Yahudi itu berkata begitu. Terus dia menampar muka si Yahudi itu. Maka orang Yahudi tadi pergi kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan kepada baginda apa yang berlaku di antaranya dengan orang Muslim tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu perlebihkan aku daripada Musa, kerana manusia pingsan pada hari kiamat, akulah yang mula-mula sedar. Ketika aku sedar, telah kudapati Musa batishun, sedang memegang di bucu arash, di penjuru arash, sedang berpegang dengan kuat di penjuru arash. Fala adri, aku tidak dapat pastikan, adakah dia di antara orang yang telah pingsan lalu sedar sebelumku, atau ia termasuk di antara, ataupun dia termasuk di antara orang yang dikecualikan oleh Allah, yakni daripada pingsan itu. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, manusia pingsan hina yas'aqun, pada ketika mereka pingsan, maka akulah orang yang mula-mula bangkit. Rupa-rupanya ketika aku bangkit itu, Musa sedang berpegang pada arash. Fala adri, aku tidak pasti adakah dia di antara orang yang pingsan. Rawahu Abu Sa'id anin Nabi SAW. Bab Allah menggenggam bumi, diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, sabda baginda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Anal Malik, akulah raja sebenar. Di manakah raja-raja bumi? Diriwayatkan dengan sanadnya, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, bumi ini pada hari kiamat nanti
akan menjadi seperti sekeping roti yang dibalikkan oleh Jabbar, yakni Tuhan yang Maha Perkasa, dengan tangannya, seperti mana seseorang dari kamu membalikkan rotinya membalikkan rotinya fis safar, dalam perjalanan safar, atau fis sufar, di atas suprahnya. Nuzulan li ahlil jannah, sebagai menyambutlah, sebagai hidangan, permulaan kepada penduduk bumi. Maka orang Yahudi datang, ada seorang Yahudi datang, dia berkata, semoga Tuhan Ar-Rahman memberkatimu wahai Abul Qasim, mahukah aku ceritakan kepadamu tentang hidangan permulaan ahli syurga pada hari kiamat nanti? Nabi SAW kata, boleh. Qala, Yahudi itu berkata, bumi ini akan menjadi seperti sekeping roti, sebagaimana yang Nabi SAW kata tu. Nabi SAW pun tengok kepada kami, kemudian gelap, kemudian ketawa, sehingga nyata giginya, gigi dalamnya. Thumma qal, kemudian dia berkata, mahukah aku ceritakan kepadamu tentang hidangan atau lauk mereka? Nabi SAW qala, dia berkata, idamuhum, lauk mereka ialah balam dan nun. Mereka bertanya, apa ni? Dia berkata, thaur, balam itu mana, lembu, yang ini daging lembu lah, wa nun, dan ikan. Ya'kulu 70,000 orang akan makan lebihan hati keduanya, lebihan hati keduanya. Mana hati keduanya, satu dengan makna lebihan, satu dengan makna yang istimewa. Hati keduanya yang istimewa. Kemudian dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti di atas tanah yang putih, afra, dan licin. Afra, licin, ka qursatin naqi, seperti sekeping roti yang bersih, seperti sekeping roti yang bersih. Qala Sahal au ghairu, Sahal ataupun orang lain, perawi ini, salah seorang perawi lah, berkata, laisa fiha ma'lam li ahad, tidak ada pada bumi itu sebarang tanda untuk sesiapa pun. Baiklah, ini masih lagi dalam Kitabuz Zuhud, kena ingat tu, Kitabuz Zuhud. Semuanya ini apabila kita ingat dan kita mengenangkan apa yang disebutkan ini, kita berasa tak ada gapo dunia ni, tak ada sebelah mana dunia. Tujuannya nak berasa gitulah, supaya tidak terikat sangat hati kita dengan dunia. Ini bab kesukaran mati. Mati itu dia ada kesukaran, kesukaran dia, dan tidak boleh kita kesan berdasarkan zahir orang yang mati itu, berdasarkan zahir orang yang mati. Kadang-kadang kita tengok tak ada gapo, padahal dia dalam keadaan amat sukar. Kadang-kadang kita tengok nampak teruk sangat, tapi dia mati dalam keadaan amat senang. Ini mana sakaratul maut ini adalah sesuatu yang tidak didedahkan kepada manusia hak biasa, hak sedang hidup lagi ni, tidak didedahkan. Riwayat daripada Aisyah ini sudah banyak kali kita berjumpa. Nabi SAW dekat dia nak mati tu ada satu bekas air. Dia cebok air lah daripada bekas tu, basuh, sapu muka dia, sapu muka. Sambil dia kata la ilaha illallah. Jadi dia mengenangkan mati itu ada kesukaran. Apakah dia sukar mati? Kalau yang dimaksudkan dengan kesukaran mati Nabi SAW tu, sebelum tu dia sakit kepala, uzur, itu maksud sukar.
bukan itu yang dimaksudkan sakaratul maut yang sebenarnya. Sakaratul maut ini iaitu ketika seseorang itu lebih banyak berada di sebelah sana, bukan sebelah sini, dalam keadaan dia sudah tentu mati dah, dan dia tidak kembali lagi ke dunia. Tidak kata koma, koma itu boleh jadi sedar pula koma. Ini tidak, mana tidak dalam keadaan koma dah, kebanyaklah ke sana dah, kira-kiranya sudah tentu dah dia mati pada ketika itu. Tapi Nabi SAW menyebutkan di sini, kira-kiranya hak dia tahu, hak Allah SWT bagi tahu tentang orang yang dekat nak mati benar tu, mana ada banyak kesusahan, itu yang dia sebut sebagai peringatan kepada orang kemudian orang-orang lain. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nak mengambil kira hak sebelum tu, mana dia sakit ke apa tu, itu yang dimaksudkan sakaratul maut. Maka Nabi SAW dan begitu juga nabi-nabi yang lain tidak terkecuali hak tu. Misalnya ada nabi yang mati kena bunuh oleh orang kafir, kena gergaji, mana kira-kiranya sakit lah. Nabi kita sakit kepala, ikat kemah kepala dia, itu sakit lah. Kalau itu yang dimaksudkan sakaratul maut ini, maka tak ada orang lah yang apa ni kita kata kecuali Nabi SAW pun termasuk begitu, termasuk dalam hal tu. Dengan sebab itu kalau kita tengok orang nampak dia teruk mati tu, accident kau nampak mengerikan lah kita kata, jangan kita anggap dia tu tidak baik. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi pun zahir dia tu bukan sakaratul maut sebenar. Ini kalau kita nak kira hak sebelum tu sakaratul maut, maka ada berlaku juga kepada Nabi-Nabi. Apakah Nabi itu sakit mati? Apakah Nabi itu dicabut nyawanya dalam keadaan yang keras? Tentu sekali tidak. Tetapi hak ni, maksud hak sebelum tu tidak boleh menjadi pengukur, penentu. Tidak boleh. Tak boleh kita kata dah dia hatuk kepala di dinding misalnya, sakit kepala, kita kata mati teruk, mati tak molek, tak boleh lah. Hak tu hak sebelum. Dan hak sebelum daripada pergi ke akhirat betul memang ada berlaku. Jadi tujuan hadis ini selain daripada nak ceritakan mati tu ada sakarat, dia ada kesukaran, selain daripada tu nak cerita jangan kita pandang tidak baik kepada seseorang yang nampaknya sakit teruk tu, jangan kita pandang tak baik, maknanya menunjukkan dia ni Tuhan tidak kenal ke dia ke. Tidak, tak boleh kita buat kesimpulan begitu. Kemudian hak lain-lain tu seperti itulah Nabi SAW pilih apa? Ar-Rafiqil A'la. Dia tidak pilih dunia. Seperti mana yang kita tahu apabila Nabi nak mati, Nabi cerita dah kepada Aisyah, Nabi tidak mati kecuali diberi pilihan kepada dia, nak terus hidup lagi ke ataupun nak mati. Di sini Nabi SAW pilih Ar-Rafiqil A'la, maknanya hatinya tidak terikat dengan dunia sangat, tak ada dunia tu. Kalau kita nak kata nak hidup lagi, bini ramah lagi misalnya, harta kaya dah, tak ada terikat. Bahkan dia pilih Ar-Rafiqil A'la apabila sudah sampai masa dia pilih itu. Lepas tu wafatlah Nabi SAW, tangan dia pun jatuh, mana seperti orang lain lah. Tadi dia ada angkat tangan gini doa, jatuh. Jadi angkat tangan doa ni, sini satu lagi sabit, semasa nak mati tu dia angkat tangan, lalu jatuh. Hak nak sini dia pilih Ar-Rafiqil A'la, dia tidak pilih dunia. Di situlah terletaknya zuhud itu, kitabuz zuhud. Seterusnya ada beberapa orang Arab, orang darat lah, mari kepada Nabi SAW. Dia tanya bila kiamat akan berlaku. Dia tanya lagu tu. Nabi SAW pun tengok dalam gambar-gambar tu paling kecil pokok dia tu. Dia kata kalau dia ni hidup, budak ni hidup, tak ada tua budak ni, kiamat kamu sudah pun berlaku. Kiamat kamu sudah pun berlaku. Hisham berkata, perawi ini, dia kata maksud kiamat yang Nabi maksudkan di sini ialah mati mereka. Sebab kalau kiamat yang sebenar bukan kiamat kamu, kiamat semua lah, kiamat semua.
kepada semua, bukan kiamat kepada orang-orang yang pergi dekat depan dia tadi saja. Ni bila dia kata kiamat kamu, maknanya isyarat kepada bukan kiamat yang sebenarnya, tetapi makna mati. Dan di sini hadis ini menunjukkan, mengisyaratkan bahawa mati itu sendiri pun satu bentuk kiamat dah, semacam kiamat dah. Sebab itu ada hadis yang lain, apabila mati seseorang itu faqad qamat qiyamatuhu, maka berarti telah berlaku kiamatnya. Bila mati seseorang itu berarti telah berlaku kiamatnya, maknanya habis cerita dah lah, habis cerita. Kalau kiamat hak sebenar tu, dunia dia sendiri ni habis, lenyap, habis, tak ada dunia. Kalau kiamat hak kecil ni, hak mati ni pun, walaupun dunia ni tidak hancur, tidak lenyap, tapi kita sendiri tidak dapat mengambil apa-apa manfaat daripada dunia dah. Setara tu jelah dunia ni, setara tu jelah dunia ni. Jadi ni puak-puak ni Nabi SAW sebut, kalau budak ni hidup, umur dia panjang pun tak ada siapa tua. Kamu, mana puak-puak kamu lain-lain ni mati belakang, hak mana mari. Jadi ni dia cara menghadapi, cara orang panggil uslubul hakim. Tanya kiamat orang sebenar, dia jawab kiamat tu, tak payah hak nu lah, hak ni pun padan dah. Tak payah fikir hak nu, fikir hak ni lah, kiamat mati ni pun padan dah. Kalau kita nak ambil iktibar, kalau kita nak insaf, tak ada selama mana hidup ni, tak ada selama mana. Jadi kamu boleh tengok ni budak ni, dia tak ada tua, kamu semua tak ada dah. Dan budak ni pun tak ada tua. Nabi SAW kata tak ada tua, mana akan mati. Pada ketika tu kamu semua mana ada ni tak ada berlaku. Begitulah mana keadaan kiamat yang sebenar. Apabila ia berlaku, segala-galanya tak ada berguna dah. Jadi kita kena fikir persiapan untuk akhirat lah, persiapan untuk akhirat. Tak sudut fikir lama sangat, fikir dunia, fikir untuk akhirat. Yang dimaksudkan dengan akhirat itu seperti yang kita sudah ceritalah, iaitu segala-gala yang kita buat dalam dunia ni biar ada kaitan dengan akhirat. Itu makna fikir akhirat, bukan makna tak jauh ke dunia. Mana segala-gala yang kita buat tu biar ada kaitan dengan akhirat, ada membawa kebaikan kepada kita di akhirat nanti. Itu orang panggil amalan akhirat, walaupun buat di dunia. Kena fikir hak tu. Tak ada apa dunia ni, semeta sangat. Hak tu hak Nabi SAW cerita. Kita, Nabi SAW tak cerita berapa panjang umur kita, puak-puak kita, puak-puak dia Nabi SAW cerita. Nampak selalu pendeknya, semetanya. Walaupun tidak dicerita berkenaan dengan kita, kita tengok sekeliling kita lah, panjang mana sangat umur. Terutamanya zaman sekarang ni, lagi pendek-pendek umur. 50-an biasa. Rata-rata mati 50-an. Hak lebih tu, lah, beruntung lah tu, hak lebih tu, istimewa lah tu. Setara tu je dunia ni. Duk sibuk-sibuk pun, sibuk-sibuk. Kadang-kadang sibuk berita, baca berita hak tu lah. Berita surat khabar 2-3 baca surat khabar, dengar berita lagi, cakur dengan cerita dah. Kalau dah mati, kita nak ada cara kepada dia kat dunia ni. Hak duk cerita tu kita duduk baca, baiklah baca Quran, boleh pahala. Bukan makna tak siwi baca berita, boleh juga kita dapat cerita tu. Tapi nak cerita, kadang-kadang orang ni kalik gitu. Benda yang dia bukan boleh buat apa pun. Yang menentukan ialah pemerintah. Yang menentukan ialah pemerintah. Kita tak boleh buat apa juga. Baca apa, nak boleh buat apa, baca saja, habis masa. Baiklah buat benda yang ada faedah. Duduk berzikir ke, baca Quran ke, baca kitab ke, baca hadis ke, ada faedah, ada kaitan dengan akhirat. Kalau kita tahu hak tu pun kita boleh ubah ke? Tak boleh ubah juga. Tetapi kalau kita baca memang ada faedah, tidak nafikan. Tapi kadang-kadang tu setengah-setengah tu terlajak, tak boleh nak buat apa juga. Kalau boleh buat sesuatu, boleh bertindak sesuatu, memang banyak faedahnya. Nak beli apa-apa pun boleh tahu juga dalam tu. Apa-apa berita boleh tahu. Tetapi kalau terlajak sangat, siapa tak mengaji Quran, tak mengaji gapo ni tu, terlajak dah tu. Mengutamakan dunia orang panggil. Sibuk sangat.
Maksudnya mati mereka. Kemudian Nabi SAW dalam riwayat Abi Qatadah ni, Nabi SAW kata orang mati ni ada dua macam. Sama ada hak mati dia sendiri tu rehat, tenang, ataupun hak mati tu orang lain rehat, tenang dengan tak ada dia tu. Sahabat tanya hak mana yang mati dia tu rehat, dan hak mana kalau dia mati tu orang lain rehat, orang lain tenang. Nabi SAW kata orang mukmin bila dia mati rehatlah dia, tenanglah dia daripada kesukaran, kepenatan hidup di dunia ni dan gangguan dunia, sehingga dia pergi kepada rahmat Allah. Kita tidak berapa berasa duduk di negeri yang aman, kita kata tak berapa berasa. Cuba duduk di negeri macam Palestin, macam Iraq lah ni, tak berapa nak jenera tidur tak berapa nak jenera tidur dalam keadaan tidak aman, tak aman. Pak kalau susah payah gitu gini mati habis lah cerita. Susah payah dunia tu habis. Sebab tu orang-orang yang payah dia ni, orang-orang yang zuhud, jiwa dia tu zuhud, mana tak ada apa dunia, dia mari dengan sendirinya hak zuhud. Hak tu biasa tu kita kata. Hak naknya dalam keadaan tidak gitu pun jiwa dia zuhud dah. Payahlah. Sebab orang-orang sebab Palestin sebab apa dia tu tak zuhud lagu mana. Zuhud tu hak biasa tu kita kata. Tak zuhud lagu mana? Ibu bapa tak ada dah, tengok depan mata kena bunuh kat orang. Adik-beradik tak ada seorang abuk, tinggal seorang. Nak ke dia lagi hidup? Rumah hak buat susah-susah dulu, comel habis. Sama rata dengan tanah jadinya. Nak ke dia hidup? Ketika tu berasa tak ada apa. Nak mati kata. Nak mati kata. Itu keadaan orang-orang di sana. Ada pun keadaan orang-orang yang duduk di negeri aman ni duduk fikir nak ipu pitih, nak buat goni, nak buat goni, macam-macam. Itu semua tu selagi tidak berlaku keadaan seperti tadi. Kalau sudah berlaku seperti tu tak ada dah nak fikir nak buat rumah besar kau nak, tak ada. Sebab tu kita tengok orang macam Palestin apa, simple sangat rumah dia, dalam rumah tak ada kan, kosong. Kita dengar perabotnya, dengar gaponya berapa banyak. Pasal apa? Tak ada dia, tak nampak panjang mana dunia, tak tahu bila, tak tahu bila nak mati. Begitu keadaan kita ni. Dalam keadaan aman duk berasa panjang lagi, lama lagi duk berasa boleh. Walau bagaimanapun orang mukmin ni hak duduk dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan aman pun susah juga cara dia, susah juga cara dia menghadapi dunia ni. Apabila mati, rehatlah dia, tenanglah dia daripada kesukaran, kesusahan dunia, gangguan dunia, pergi kepada rahmat Allah. Itu hakikatnya. Dan hamba yang fajir di sini apabila diletak sekali dengan orang mukmin, tadi disebut orang mukmin, fajir di sini maksudnya orang kafir, hamba kafir. Hamba yang kafir, hamba-hamba Bilal, Syajar dan Dawab, semuanya tenang dengan tak ada dia, hamba kafir. Lepas tu kita kata ada juga orang kafir hak baik tu, yalah ada lah. Tapi kalau nak kiranya hak munasabahnya, kalau lah orang kafir ni, kalau dia jadi jahat munasabah, sebab dia ni tak ada agama, tak ada pegangan, tak ada agama yang betul lah, munasabah. Dia jadi nak makan riba, mana ada peraturan riba tak bolehnya dalam agama dia ya? Misalnya arak tak boleh, bahkan setengah agama Kristian makna boleh dah, walaupun dulu hak tak boleh, boleh. Jadi apa masalah? Tak ada masalah. Untuk buat benda jahat tu dianggap molek. Makan riba patut. Muka kita wibutan pada dia, patutlah dia lebih patut. Jadi banyak secara tidak langsung, oleh kerana dia ni tidak terikat dengan syariat agama, dia secara tidak langsung, dia sendiri pun tidak sedar kadang-kadang bahawa dia telah menganiayai, menzalimi manusia yang lain. Dia telah menyebabkan alam ini, dunia ini tidak seimbang, terjejas belaka.
Itu mana disebutkan pokok kayu, binatang apa tu terjejas berlaku. Apabila ada sistem hidup ni tidak molek, dia akan kena berlaku. Itu makna al-abdul fajir, kafir. Satu lagi maknanya al-abdul fajir itu tidak makna hak kafir, maknanya orang hak jahat. Hak jahat. Tidak semestinya dia kafir. Sebab kalau kata kafir wal abdul kafir, ini tidak al-abdul fajir. Mana boleh jadi dia Islam tapi perangai dia tu perangai supaya orang kafir. Orang kafir ada juga kafir dia, tapi perangai dia tu supaya orang Islam baik. Hak ni hak fajir ni sepatutnya dia dah Islam, jadi supaya orang Islam betul lah, tapi jadi seperti orang kafir. Jadi seperti orang kafir. Ada juga kalau hak macam ni walaupun Islam, hamba manusia, negeri, syajar dan dawab tenang dengan tidak adanya. Jelas hak ni nampak ni jelas. Misal kalau tak ada curi, tidak tenang. Tak ada curi, tak ada hak ragu, tenang orang berjalan. Ada hak tu susah nak kerja, nak tidur pun tak boleh. Ada hak tu. Tak ada, senang. Begitulah keadaannya. Pokok kayu pun selamat lagu mana pokok kayu? Lah ada hak jahat kita tebal kok si. Tebal kok si. Kira nak kekayaan saja. Kekayaan itu sepatutnya orang lain nikmati bersama dia. Dia ambil untuk dia saja. Lepas tu tidak memikirkan alam sekitar pula gapo. Jadi kotor, jadi cemar, jadi gapo tidak seimbangnya, jadi banjir lumpur macam-macam. Itu maknanya tenang pokok kayu. Sebab kalau orang Islam sengerti, kalau dia nak tebal pokok kayu nak gapo pun dengan perhitungan, dengan mengambil kira orang lain, kepentingan orang lain. Begitu juga binatang-binatang. Tak tenang ke mananya. Kalau hak pelaga ayam, sakit ni pelaga ayam, pelaga lembu lah macam-macam. Tenang binatang. Pelaga spila lah, pelaga karin macam-macam. Pelaga. Tenang binatang. Hak tu hak mudah, cara mudah. Macam-macam lah pertandingan tu, pertandingan kura lah, hak jalan kau tu jadi derah kan. Pasal apa cocok dadah ke dia. Macam-macam. Ini semua kerjaan al-abdul fajir berlaku. Tak ada orang lagu ni tenang binatang-binatang. Tidak jadi buat nyaya pada binatang. Ini makna semuanya memberi kesedaran tentang kezuhudan. Bapa dunia ni tidak istimewa. Kita hidup dalam keadaan susah. Tapi orang mukmin dia berasa kalau dia mati pun tak jadi masalah. Sebab hakikatnya apabila mati kita tenang, kita lepas daripada segala kesusahan. Sebelum ni sekurang-kurangnya kalau berkait dengan agama ni kena semaya, kena puasa, susah juga tu kita kata, berat juga. Terutama orang-orang yang duduk negeri sejuk kan, sejuk nak ambil air semaya, ambil semacam air semaya. Lepas mati nak semaya lagi dah tak ada dah. Sekurang-kurangnya hak tu. Lepas tu hak lain-lain pun begitu juga, tak ada dah. Tenang. Yang adanya dapat hasil sahaja yang selama ni dia buat semasa di dunia. Tenang. Jadi bermakna dia tidak jadi serba salah, gelisah apabila nak mati, menghadapi mati dia tidak susah. Dia tidak susah. Dan kerana benda-benda ni lah kesedaran yang seumpama inilah kalau kita tengok kan di Palestin, di mana-mana hak sanggup mati ke apa yang mudah-mudah. Orang kafir pun lemah dengan orang Islam. Macam mana sampai gitu mau? Dia tidak faham. Dia ada ni lah kesedaran ni. Apabila lepas daripada dunia, tenang, aman, selamat. Dia ada hak tu. Orang kafir tak ada hak tu. Orang Yahudi terutamanya. Dalam Quran pun sudah sebut, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ingin sekali mereka sekiranya umur mereka dipanjangkan sampai 1000 tahun. Nak dunia ni lah segala-galanya. Tapi orang mukmin tidak lagu tu. Sebab dia susah nak menghadapi orang Islam. Diriwayatkan dari Abi Qatadah seperti tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Anas ni. Orang mati apabila bawa pergi kubur tu 3 hak tu dia. Harta tu lagu mana harta?
Kita kata ahli keluarga dia tu iyalah tu harta. Waktu boleh jadilah kita kata harta dia tinggal tu, harta ni pun sudah jadi harta orang lain. Kalau nak kiranya dari segi hukumnya, tapi dari segi kira-kira dari segi majasnya, bahasa pinjaman, hak dulu hak dia lah, kira-kiranya hak dia. Kuda kalau zaman itu. Sekarang ni orang pergi, anak-anak pergi bawa kereta pergi kubur, bawa motor, hak dia lah tinggal tu, kira-kiranya bawa pergi. Lepas tu nak tinggal kubur tu kau kereta dak buat kelik kurang-kurangnya bawa kain tudung lah, kain buat kelik, bawa payung, takkan nak pacak datang kubur tu payung. Nah, harta juga tu hak paling kurang lah, paling rendah kita kata hak tu pun buat kelik. Sebab kalau letak pun tak ada faedah. Ahli keluarga, harta benda dia tu dan amalan dia. Ahli keluarga dan harta benda dia balik, yang tinggal ialah amalannya. Tu hak tinggal. Ini semua menyebabkan kita hidup dalam dunia ni tidak mikir. Ini mana dia menanamkan kesedaran tentang zuhud itu. Mana kita pun jadi tidak terikat manalah dengan dunia ni, tak ada berasa saya mana dunia kalau sekarang. Sebab apa? Ahli keluarga pun kita akan tinggal, tidak pergi sekali. Kalau pergi sekali pun mati sekali masing-masing. Sana ni tidak kira dah mati sekali jadi kuat kita, tak juga. Hak selama ni kita duduk jaga sangat tak ada, tinggal belaka. Harta benda pun duduk cari pun tinggal. Hak adanya apa dia? Amalan. Bermakna kita kena sungguh atas amalan itulah. Sebab amalan ini akan tetap berguna kepada kita walaupun selepas mati. Harta tidak. Harta jadi hak orang lain dah. Jadi hak orang lain. Bini pun boleh jadi bini orang lain pun. Kalau orang lelaki, kalau orang perempuan, suami jadi suami orang lain pun. Sebab tu ialah dunia. Anak pun lagu tu juga. Mula-mula je ingat, mula-mula je sedih, lama-lama tidak. Memang begitu pun hikmah Allah SWT. Kalau ingat sama tak ada kerja pula dalam dunia. Itulah dunia sifatnya. Maknanya tak ada gapo ikatan dunia ni terlalu longgar dengan manusia. Yang kuatnya iaitu amalan dia. Amalan dia itulah yang boleh membawa dia hancur dunia. Langit semua seperti yang akan datang kita baca tadi, dilipat semua, gulung semua, tak ada berlaku. Tapi kerana amalan kita boleh melepasi alam biasa ni pergi ke dalam syurga. Pelik juga tu. Kerana amalan boleh melepasi alam ni, bukan setakat dunia ni hancur ni. Planet-planet ataupun bintang-bintang yang duduk di zon alam sufali, orang panggil alam rendah ni, semua hancur berlaku apabila kiamat yang sebenarnya berlaku. Tetapi dengan amalan kita, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita boleh melepasi alam sufali ni pergi ke alam ulawi, ar-rafiqul a'la. Nabi SAW kata ar-rafiqul a'la, boleh melepasi itu. Pelik tu. Itu maknanya kekuatan, bekal hak sebenarnya, hak patut bersungguh atas hak tu, yang boleh membawa kita, melepaskan kita daripada alam sufali kepada alam ulawi, alam yang rendah kepada alam yang tinggi. Hak bintang Merih, bintang Zuhrah, bintang ni alam sufali belaka tu. Bulan tu dekat sangat tu alam sufali belaka, hancur belaka. Syurga tu boleh sampai ke sana ke apa dia? Amalan. Sebab itulah bagi orang mukmin yang sedar, dia berat sangat, fikir sangat, bersungguh sangat atas amalan itu. Sebab apa? Amalan tu yang boleh membawa dia, menyelamatkan dia, yang bersama dia. Amalan itu akan bertukar semaya dia, akan bertukar menjadi teman dalam kubur dia, seperti dalam hadis itu. Amalan itu bertukar menjadi teman dia. Kalau dalam dunia ada saya, kita tidak berasa sepi. Bayangkan kalau kita duduk seorang sepi, tak ada dalam dunia ni, takut. Usah ke dalam dunia ni satu tempat tu, kalau tak ada orang tu, tengok habis, hancur habis. Tinggal kita seorang, supaya di Aceh ni misalnya, kalau tinggal berapa orang, sedih, sepi dunia ni berasa. Bagaimana kalau segala-galanya tak ada?
Dalam kubur tak ada apa. Hak ada apa dia? Amalan kita. Dia jadi mari dalam rupa yang comel. Dia tanya, siapa kamu? Aku. Amalan kamu, semaya kamu. Semaya tu jadi berupa. Jadi dia jadi tenang. Tenang. Kalau dia nak terseksa dalam kubur, nak apa dapat azab lah apa, mari sedekah dia. Sedekah dia. Sedekah dia tu mari selamatkan dia. Ni apa yang jadi tak kena tak dinapok dah. Tak sedap rasa dah tadi. Lepas tu mari pula selamat apa? Sedekah dia. Tu dalam hadis semua sebut. Amalan-amalan dia jadi benda-benda yang menyelamatkan dia, menyenangkan dia, melindungi dia. Tu alam kubur. Alam di pada mahsyar pula tak tahu selama-lama panjang mana pula. Dalam dunia ni 50 tahun. 55 tahun. Setengah-setengah tu 30 tahun mati dah. Setengah-setengah tu mari dalam dunia tak ada kenal dunia. Tubuh je ada. Mati dah budak tu. Lahir-lahir tu mati dah. Satu dunia. Allah SWT bui orang ni omong setara dia orang ni atas dia. Panjang-panjang pun 70 tahun, 80 tahun. Lepas tu tak ada dah lah. Orang dalam kubur lama mana? Tengok. Tu nenek kita dulu. Lama mana duduk dalam kubur? Beratus tahun. Tak kiamat lagi. Alam kubur baru. Pas lama mana lagi nak sampai kiamat? 1000 tahun tak tahu. Duduk alam kubur baru. Lepas tu alam pada masa lama pula situ, lama pula. Gapo dia kita nak guna situ? Bekal kita kalau tak ada amalan. Situlah benda. Dalam dunia nak gapo? Nak kepitih. Nak kepada harta benda. Itu pun kadang-kadang tidak berguna. Tak boleh nak buat apa juga. Tak boleh nak apa. Ada pitih pun tak boleh juga. Cakap nak berubat tak siap. Kalau penyakit tak siap. Mati dengan gitu. Tak guna juga. Itu hak dalam dunia. Ada PT. Kadang-kadang ada PT. PT Malaysia pergi ke luar negeri tak boleh nak beli dah. Setara tu lah hak dunia. Tapi kok mana-mana pun sikit sebanyak ada guna dia. Boleh kita guna. Itu hak dalam dunia. Di akhirat PT akhirat. Hak berguna di akhirat. Apa dia? Pahala. Amalan. Hak tu di akhirat berguna. Hak lain tak ada. Tak ada. Tak ada guna untuk kita meneruskan hidup di dalam alam kubur, alam barzakh kita panggil, alam mahsyar, pada mahsyar. Nak apa dia? Nak kepada amalan semua. Benda yang lain tidak berguna belaka. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang kamu mati, dikemukakan kepadanya, ditayangkan, ditunjukkan kepadanya pagi dan petang. Apa dia? Sama ada neraka ataupun syurga. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempat engkau, inilah tempat duduk engkau, sehingga engkau akan dibangkitkan nanti. Jadi apabila mati ditunjukkan. Tunjukkan apa makna? Di sini dalam hasyiah ni pun dia sebut salah satu mengikut pendapat ulamanya, di alam barzakh tu kita berasa supaya kita tengah tidur mimpi. Kita mimpi tu ada orang mimpi hak molek kan? Mimpi hak molek senang sukalah mimpi tu. Ada orang mimpi tu menyakitkan. Menyebabkan jadi resah, gelisah dalam mimpi tu. Tapi orang yang hak hidup ni tengok duk terletas situ. Dia tu kalaulah tidak sampai sedar, seksa benar. Kalau tidak sampai sedar. Begitu juga orang yang nikmat tu. Kalau tidak sampai sedar, dia berasa nikmat benar. Kalau boleh terus, tak apa tu. Tuhan beri dah kita mimpi tu, nak suruh kita boleh fikir alam barzakh tu. Satu contoh alam barzakh. Lagu tu lah. Ditayangkan syurga. Kita nampak lah. Syurga lah ke mana? Kita pergi, kita duduk seronok, suka-suka sana. Salah lagi neraka. Kat kita ni, hak kita tidur tu mimpi rima je hambaknya. Mimpi hatu, bukan neraka lagi. Ni neraka. Hak tunjuk ni. Neraka. Azab dalam neraka. Jadi tu. Kalau tidur, dia boleh sedar. Lepas tu kalau duduk dalam kubur tak sedar dah tu. Kalau gerak pun tak sedar. Dianya duduk mengalami lagu tu. Hak azab tu azab. Hak nikmat tu nikmat.
Gitu. Dia pergi ke mana-mana, dia nampak dia lah yang pergi. Ketika dia dalam mimpi dia puasa subuh, dia sedar betul-betul lagu tu. Begitulah juga orang mati duduk dalam kubur tu, duduk terletak situ. Duduk tu. Kalau orang Islam tu mana kita letak baring apa ni, sengging gitu, duduk gitu. Tapi hakikatnya ke mana-mana dia pergi. Sebab semua ini roh, bukan jasad. Semua ini roh. Apabila mati, hakikat mati itu bukan maknanya roh tu mati. Mati itu maknanya pisah roh dengan tubuh. Tu yang mati. Roh tu masih ada lagi. Hakikat kita tu, misalnya kita mimpi, tubuh kita tidak ke mana-mana, tapi apabila kita mimpi kita pergi ke mana-mana tu, kita rasa tubuh kita lah. Tubuh kita ni pada hanya roh. Begitulah juga seksaan dan nikmat yang kita dapat tu, kita rasa tubuh kita lah yang nikmat, tubuh kita lah yang menerima azab. Itu perbandingannya. Untuk mudah Allah SWT bagi semua orang mimpi belaka, dia boleh berasa, boleh fikirlah lagu mana keadaannya. Lepas tu selama mana tak tahu, selama mana lah. Kalau selagi tak kiamat kan, selagi tak bangkit kan, lagu tu keadaannya. Dan dalam hasyiah dia kata lagu mana ni, kalau orang mukmin dia tunjuk syurga. Lepas tu kalau orang masuk neraka juga, orang Islam juga, lepas tu dia masuk neraka dulu, dia tunjuk syurga juga kepada dia. Syurga saja kau tunjuk juga neraka ke dia. Itu persoalan. Kalau orang kafir tu tentulah tu tunjuk neraka saja lah, tak tunjuk syurga. Kalau orang mukmin hak baik, hak jujur, nabi-nabi gapo semua ni, orang-orang yang soleh yang baik tu tunjuk syurga sajalah ke dia. Mungkin dia tak ada buat jahat. Tapi bagaimana kalau orang ada buat jahat dan ada buat baik tapi dia Islam? Tunjuk gapo kepada dia? Tunjuk syurga saja. Sedangkan dia tu kalau mengikut Quran, hadis gapo tu, dengan perbuatan yang dia buat tu kau masuk neraka juga. Lagu mana? Dia ayat luar ni dia kata imma di sini ni qadhiyah munfasilah. Dia panggil, kalau dalam ilmu mantik dia panggil qadhiyah munfasilah mani'atul khulu. Bukan mani'atul jam'i, tapi mani'atul khulu. Mani'atul khulu ni maknanya nak kedua-dua ni tak ada dalam kubur ni. Kedua-dua ni tak ada. Saja duduk saja gitu. Tak ada tunjuk ke satu. Tak ada lagu tu. Kedua-dua tak ada. Tapi kedua-dua boleh berhimpun. Mani'atul khulu ni makna kedua-dua tu tak ada, tak boleh. Mesti ada. Mani'atul khulu maknanya tak boleh tak ada kedua-duanya. Salah satu boleh jadi ada, ataupun kedua-duanya ada, boleh jadi. Salah satu ada ni mana kalau nabi-nabi ada surga sajalah nampak. Kalau orang kafir neraka sajalah nampak. Tapi kalau orang hak duduk celah tu, hak duduk celah tu, mana hak baik pun ada dia buat, hak tidak baik pun ada dia buat, dan dia ni orang Islam, mana dia boleh ada kedua-duanya. Kadang-kadang tunjuk neraka, kadang-kadang tunjuk syurga. Begitu. Sebab apa? Ni orang panggil imma di sini qadhiyah ni, qadhiyah munfasilah mani'atul khulu. Kalau orang belajar mantik dia faham selalu. Gitu. Baiklah. Seterusnya dan dikatakan kepada dia, inilah tempat duduk engkau sehingga engkau dibangkitkan. Tempat duduk engkau tu, ini tu maksud, ini tu isyarat mana? Kubur tu maksud. Kubur ni lah, alam barzah ni lah tempat duduk engkau sehingga engkau dibangkitkan. Apabila engkau dibangkitkan nanti, engkau akan dapatlah apa yang ditayangkan itu. Hak sebenarnya akan dapatlah hak sebenarnya. Sebelum ni tidak lagi, hanya tayangan saja. Tayangan saja. Tayangan tu, tapi kita berasa sungguh-sungguh dah. Seperti dalam mimpi itulah. Itu dipanggil peringkat tayangan. Tapi kita berasa macam sungguh-sungguh dah pada ketika mimpi itu. Hak sebenarnya apabila dibangkitkan. Sementara tu tempat duduk kamunya inilah kubur ni. Duduk sini. Selama mana duduk kubur? Lama. Yang dia nak cerita di sini, apabila kita ingat semua ni, nampaklah dunia ni sebahagian kecil saja. Yang dalam hadis kata kun fid dunya
ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dalam dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah engkau seperti orang dagang, seolah-olah engkau ni orang dagang, orang asing, pergi satu tempat nak pergi sebentar aja, lepas tu kena kelik, tak dapat tidak kena kelik, orang perambak kita kelik, habis visa kena kelik, habis visa kena kelik. Itu gharib aw 'abiru sabil, ataupun orang yang lalu di tengah jalan sampai satu stesen berhenti, turun sebentar berhenti minum air, setara tu je, lepas tu tidak nak duduk situ, tempat tuju yang sebenarnya lain, naik semula kenderaan. Begitulah ibarat dunia setara tu. Apabila dia ada kesedaran itu, maka kita berasalah dunia ni tak ada sebelah mana, tak ada sebelah mana kalau kita, untuk kita nak kejar semata-mata dunia ni. Tetapi dunia ni cukup berarti segala-galanya kepada orang yang pandai menggunakannya, segala-gala. Dia nak dapat syurga, nak dapat apa, keredaan Allah SWT, nak mencapai makam yang tinggi di sisi Allah. Dunia ni, kena dalam dunia ni juga modal besar dunia. Bukan tak ada apa satu dunia, tak ada apa satu tu nisbah dengan akhirat no. Tapi dari segi modal untuk akhirat dalam dunia ni memang segala-gala, tak ada lain dah kita nak buat amalan sini. Dengan sebab itu kita kena merebut peluang untuk buat segala-galanya dalam dunia ni. Tetapi hak kita buat tu jangan putus berhenti sekat dunia, biar ada kaitan sambungannya dengan akhirat, baru ada makna, baru ada makna. Termasuklah bukan makna zuhud di sini, bukan makna tak sewi kahwin, tak sewi kerja, tak sewi kumpul harta, tidak. Tapi segala-galanya dibuat tu dalam perkiraan dengan akhirat. Kita nak ada anak supaya apa? Sebab Nabi SAW kata ada, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ingat waktu sadaqatin jariyatin aw amalin salihin, sadaqatin jariyatin, apa ni, aw waladin salihin yad'u lahu, begitu, aw ilmin yuntafa'u bihi, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Maknanya sedekah jariah yang dia buat, ataupun ilmu yang orang ambil manfaat dengan ilmu itu, ataupun dia ada anak. Mana ketika kita nak menikah tu ingat tu, anak ni nak satu sekali nak ke dia, bukan fikir dia apabila kita tua, boleh juga fikir tu, tapi bukan, jangan duduk kuat sangat waktu tu. Fikir nanti kita tua, dia boleh kerja, dia pun boleh piti kita. Itu dunia lagi. Lagu tu. Bahkan kalau orang zuhud dia tidak harapkan anak dia bui benda tu. Dia harapkan dalam dunia tu tak apa. Terutamanya kalau orang senang, hak jenis lagu tu biasanya mikir lagu tu dia susah. Kalau orang hak biasa ni dia sudah senang dah, tak perlu dah anak dia nak bui apa-apa. Hak dia nak apa dia? Anak dia ni berjasa untuk bangsa dia, untuk negara dia, untuk agama dia, untuk dia selepas mati. Dia fikir hak tu dah. Orang yang lebih tinggi lagi. Kalau hak dapat dah dunia ni lebih lah pada tu, dia tak say dah dunia, gak dia sangat. Terutama orang dekat-dekat nak mati, sakit dah, nak ke dia. Hak dia naknya rusing, takut anak dia tak molek lepas pada dia mati, nyabit dengan dia pula, boleh dosa. Kalau hak baik, situlah suka. Hak tu yang dia fikir. Maknanya zuhud bukan bermakna tak boleh nikah, boleh nikah, tapi cara dia menikah, nak dapat anak dengan maksud tadi, cari harta untuk apa? Supaya orang Islam ni hidup terhormat. Fikir ekonomi ni untuk apa? Supaya orang Islam ni terhormat. Negeri ni nak merdeka, nak bebas, sebab apa? Supaya kita bebas buat apa saja, hak kita menegakkan hukum Allah SWT. Itu yang dipikir. Bukan semata-mata bila kita dibebas kita nak suka hati kita buat maksiat. Bukan pada lagu tu. Itu dunia. Tapi kalau fikir lagu salah lagi tu, akhirat. Dalam dunia ni juga. Dalam dunia ni juga kita buat tu semua. Kita nak belajar, kita belajar ni untuk apa? Hak dekatnya ke dia. Biasanya orang kita umumnya belajar ni makan gaji. Kalau anak tak boleh makan gaji, ayah tu tak marah lah. Tak kejek lah macam-macam dengan anak dia tu. Marah sampai jadi sakit jiwa budak. Itu dunia orang panggil.
Hak nak jalan ke mana? Hak akhiratnya. Anak belajar untuk apa? Apabila boleh ilmu, buat sesuatu untuk agama, buat sesuatu untuk bangsa kita, buat sesuatu untuk tanah air kita, buat sesuatu untuk umat Islam seluruh dunia, buat sesuatu. Tu akhirat lagu tu. Akhirat, tidak dunia. Bukan tak boleh pakai gaji. Tu pakai gaji boleh, masalah niat kita. Apabila kita ada niat gitu, dia jadi molek lah. Kalau anak tu tak jadi, tak boleh pakai gaji pun tak marah. Ada hikmat lah tu. Ada kalanya tak boleh, dia ada hikmat. Lebih baik lagi Allah SWT nak bagi, dia bagilah buah tu. Kalau tidak kan, tu segala-gala yang nampak. Tu tak kena. Tak kena. Sebab itulah dalam agama dia suruh fikir akhirat. Sebab apabila fikir akhirat, dia jadi molek, seimbang. Kalau fikir dunia saja, jadi lagu tu. Habis budak-budak sakit jiwa. Kenapa? Kerana tekanan orang tua. Segala-galanya matlamatnya tu. Matlamatnya tu. Tu tak kena, tak kena. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambil munafaat. Barulah ada munafaat ilmu. Kalau duduk fikir nak dunia semata-mata, apa munafaatnya? Boleh hak dalam dunia lah, seperti dalam Quran kata, boleh hak dunia lah, dia nak dunia. Tapi akhirat, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bahagianya di akhirat nanti. Tapi kalau kita fikir akhirat, dunia, mana secara tidak langsung kita dapat, hak akhirat pun kita dapat. Tak ada rugi. Bukan makna kalau kita fikir akhirat dunia tak dapat, dapat juga. Tidak rugi. Kemudian riwayat daripada Aisyah, jangan kamu, Nabi SAW bersabda, jangan kamu maki orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati itu kita tak sedar kata, tak molek lah ke dia. Walaupun dia tak molek, biarlah. Dia tu sudah pergi menerima apa yang telah mereka hantarkan terlebih dahulu. Yang di semasa mereka hidup dulu, dia sudah buat dah amalan, hantar dulu dah. Jumpa dah tu. Hak molek, jumpa hak molek. Amalan yang tidak molek, jumpa dah balasan dia. Tak payah kita kata. Tak payah kita kata. Allah SWT Maha mengetahui nak bagi balasan kepada dia tu setara mana. Nak bagi balasan kepada dia tu setara mana. Tak payah kita kata. Allah SWT Maha tahu. Baiklah. Kemudian habis itu, habis dah bab ni. Tapi dalam kitab Zuhud lagi, nafkhis sur, yakni tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ni dia adalah satu, mengikut setengah ulama, dia kata tiup sungguh lah. Mengikut setengah ulama, dia kata ini maksud isyarat, bahasa tamthil, bahasa perbanding. Itu maknanya nafkhis sur itu. Qala Mujahid, as-sur kahayatil buk. Sur itu seperti rupa buk yang diterompet. Lagu itulah rupa dia. Jadi ini berdasarkan riwayat lah. Zajratun sayhatun. Zajratun dalam Quran kan ada disebut fa innama hiya zajratun wahidah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Zajrah itu apa makna? Tempikan. Makna nak hancur dunia ni dengan satu tempikan saja. Satu bunyi kuat, yang kuat, dahsyat, sehingga habis, hilang habis, lenyap semua. Qala Ibn Abbas, an-naqur. Naqur itu apa maknanya? Sur. Sebab apa ni dalam Quran ada disebut perkataan ini, fa idza nuqira fin naqur. Fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiupkan sangkakala. Ar-rajifah maknanya an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama yang menyebabkan semua jadi mati, lenyap berlaku. Ar-radifah tatba'uha ar-radifah, diiringi oleh ar-radifah, oleh tiupan yang kedua. Yang tiupan yang kedua tu, tiup yang kedua tu bangkit semula. Itu tanda bangkit.
Seterusnya riwayat daripada Abu Hurairah, dia kata ada dua orang berkelahi, bertengkar sampai maki-maki satu sama lain. Hak seorang tu orang Islam, seorang lagi Yahudi. Hak tu bersumpah dengan demi Tuhan yang memilih Muhammad, hak tu demi Tuhan yang memilih Musa. Hak Islam ni naik angin. Tapa muka Yahudi tu. Yahudi tu pun pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata lagu ni. Maknanya tak boleh kerana sentimen semangat agama tertentu pasal ni kita jadi sampai balah. Satu. Yang kedua sampai merendah-rendahkan satu sama lain. Yang mana hak kita perendah tu, siapa kita perendah tu orang hak tak ada kena mengena dengan kejahatan. Misalnya Nabi Musa. Jangan sampai gitu. Jangan sampai gitu. Nabi SAW pun kata jangan perlebihkan aku daripada Musa. Musa tu dia ada kelebihan dia. Jadi puak-puak ni dia ikut Nabi Musa kira-kiranya. Dia ikut Nabi Musa. Ahli kitab ni. Soal dia menyeleweng kemudian tu suku hak tu. Jadi dia bersumpah dengan nama Tuhan yang memilih Musa. Betul hak tu. Tidak salah. Memang Allah SWT telah memilih Musa melebihi sekalian orang lain di zaman dia. Betul. Kenapa kamu sampai begitu monah? Jadi seseolah macam menafikan sedangkan perkara itu benar. Nabi SAW pun cerita ni kelebihan Musa. Orang ramai pengsan, mana habis pengsan pada hari kiamat. Aku di antara orang yang mula-mula sedar. Musa batishun bijanibil arsh, duduk pegang kemah, di penjuru arsh. Jadi hal itu seperti kita terjemah lain tadilah. Jadi mana itu keistimewaan Musa tu? Keistimewaan Musa. Maknanya aku pun tak khabar juga. Kena tiup. Tak khabar juga. Lepas tu Musa ni tidak. Hak ni tiup mana pula ni? Kalau tiup, jadi sebab itulah ulama ada mengatakan bahawa tiupan ni ada tiga. Ada satu tiupan tu hanya pengsan saja, bukan mati. Fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Sa'iqa tu makna pengsan, bukan mati. Ada hak lagi tiupan tu memang mati belaka, lenyap belaka. Hak tu termasuk Musa siapa pun mati belaka, lenyap belaka, hilang belaka. Jadi hak sa'iqa ni hak pengsan. Musa tidak pengsan pada ketika itulah, pada ketika itu. Tapi ada juga setengah-setengah ulama mengatakan tidak, tiupan ni hanya 2 kali saja. Pada kali orang lain semua mati, Musa tu tidak mati, dalam keadaan sedar dia. Mati dah belakangnya, tapi makna kiranya dia dalam keadaan sedar lah, tidak hilang. Makna itu. Tetapi pendapat ini pada analah kurang kuat. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam hadis ini dia kata afaqa ni maknanya sedar, bukan sedar daripada mati, sedar daripada tidur, pengsan. Itu makna afaqa. Ini menunjukkan bahawa ada tiupan yang menyebabkan orang pengsan, termasuklah Nabi SAW. Tapi Musa tidak. Ini kelebihan puak-puak ni engkar hadis ni, puak-puak Syiah ke apa, dia kata ni, tengok merendah-rendahkan Nabi kita ni. Hadis-hadis yang sama ini dia tolak. Sebab apa Musa tu pula jadi lebihnya? Kita kata tidak semesti kalau ada satu kelebihan pada orang itu, satu kelebihan pada dia, maknanya dia lebih daripada orang lain dalam segala-galanya. Ini dicerita salah satu kelebihan dia. Banyak lagi kelebihan lain. Orang tak kira atas segitu. Dia tak faham. Dia kata hadis ini merendahkan Nabi. Tak ada timbul masalah tu. Seperti dalam Quran sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Musa telah bercakap dengan Allah. Tapi adakah dia sebut Nabi SAW telah bercakap gitu secara langsung? Nabi kita tak ada. Itu keistimewaan dia, di antara keistimewaan yang disebutkan. Kalau nak kira keistimewaan, Nabi Sulaiman menikah berapa ramai? Itu keistimewaan juga. Bini dia ada berapa 100 orang. Pas Nabi kita 9 orang je. Kalau nak kira lebih dia lagi dari segitu. Tak betul kah hadis itu? Itu kelebihan suku. Nabi Sulaiman merata dunia, seluruh dunia, kelebihan.
habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia minta doa dengan Tuhan, sehingga binatang-binatang jin ke apa pun dikuasai oleh dia. Nabi kita tidak sampai gitu mah, tapi itu satu sudut, bukan maknanya dari segi keseluruhan Nabi kita lebih daripada yang lain dari segi keseluruhan. Cuma dalam satu-satu sudut adalah kelebihan orang-orang ni. Dan kalau dia lebih pun tidak, kita tidak memusuhi dia. Apa salahnya? Dia tu hamba Allah yang terpilih juga, Nabi juga. Ini menunjukkan bahawa Islam ni dia tidak memusuhi apa ni Bani Israel, bangsa ke apa, tidak. Sebab Nabi Musa tu Bani Israel. Yang kita balah ni kerana Yahudiyah dia tu, agama dia tu, Sahyuniyah dia tu, Zionism dia tu, bukan kerana bangsa tu. Bangsa tu Allah SWT telah pilih. Bangsa ni ada kelebihan dia, bangsa ni ada kelebihan. Kita tidak balah bangsa. Ini menunjukkan bahawa agama Islam ni tidak nak menegakkan kebangsaan dan tidak menafikan hak kebangsaan orang lain, tidak. Molek hadis-hadis ni tak ada apa. Bahkan kita menyatakan kelebihan Nabi-Nabi itu dalam bentuk yang sempurna, yang paling baik. Sedangkan orang Yahudi telah memburukkan Nabi-Nabi dia dari kalangan bangsa dia sendiri. Islam yang betul, Nabi kita betul. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW, bahawa walaupun daripada kalangan Arab, dia tidak memusuhi bangsa Bani Israel itu. Yang dia memusuhinya, dia balah ni dengan orang Yahudi. Yahudi itu lain agama. Yahudi itu dengan Zionis, memang dia jahat pun, patutlah kita musuh dengan dia. Tapi bangsa tu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita tak boleh memusuhi bangsa dia tu. Gitu. Ini menunjukkan bahawa Islam ni tidak memusuhi agama-agama dulu, tidak memusuhi nabi-nabi dulu, walaupun daripada bangsa-bangsa yang lain. Bahkan peranan Nabi SAW anggap Tuhan adalah kurang tu kan, sehingga orang biasa pun tidak berperangai macam tu. Jadi Islam, Nabi kita Muhammad SAW mari baiki betul sebenarnya lagu mana. Aku tak tahulah dia ni termasuk dalam orang yang pengsan lepas tu sedar sebelum aku. Sebab aku mula-mula sedar, tengok tu dia sedar dah. Adakah dia ni termasuk dalam hak pengsan juga seperti orang lain? Cumanya dia sedar dulu sebelum aku, atau termasuk di antara orang yang dikecualikan oleh Allah. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah. Itu yang dikecualikan. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa. Aku tak tahu. Kalau begitu makna istimewa benarlah dia. Sebab manusia lain mati belakang. Ataupun seperti kita kata tadi lah, pengsan belakang, dia tidak pengsan. Tetapi di sini maksud adalah ayat sini fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, bukan makna pengsan itu sa'iqa tu, makna mati belakang. Baiklah, dalam hasyiah ni dia ada hasyiah nombor 5, dia ada sebut 10 macam orang, 10 macam yang dikecualikan oleh illa man syaa Allah. Illa man syaa Allah tu maknanya orang-orang yang mati. Sebab apa? Orang yang mati dia tak ada rasa. Tak ada rasa. Maknanya sa'iqah tu makna pengsan kau mati. Pengsan kau mati tu hak hidup. Kalau hak sudah mati dah, hak sudah mati dah. Ni man syaa Allah ni, illa man syaa Allah ni makna hak sudah mati. Hak sudah mati dah tu tak berasa. Hak tak mati lagi pada masa tu dia mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang mati syahid. Orang-orang mati syahid. Yang ketiga, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Inilah pendapat Baihaqi, dia cenderung kepada pendapat ini. Dan mungkinlah maknanya berdasarkan pendapat ini, Musa alaihi salam di antara orang yang dikecualikan oleh Allah. Tapi kalau lagu tu, kalau Nabi-Nabi apa yang Musa tu kecuali, Nabi lain pun Nabi juga. Nampak canggah. Yang keempat, Jibril dan Mikail dan Israfil dan Malakul Maut tak mati. Kemudian tiga-tiga tu mati. Lepas tu bahawa Allah kata kepada Malakul Maut yang ambil nyawa tu, mut, engkau mati. Maka matilah Malakul Maut tu pun. Ini pendapat Yahya bin Salam dalam tafsirnya. Yang kelima, malaikat-malaikat yang menanggung arash, kerana mereka ini berada di atas lagi daripada langit-langit dan bumi ini.
Sedangkan dalam ayat tadi dia kata fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Mati hak ada dalam langit dan dalam bumi, di bumi ni. Adapun hak arasy itu dia di luar daripada langit lagi. Hak tu tak kecuali. Dikecuali kata. Yang keenam iaitu Musa. Illa man syaa Allah ni, kecuali orang yang dikehendaki Allah, Nabi Musa seorang. Itu yang kena. Ini diriwayatkan oleh Tabari, tapi sanad dia tidak kuat daripada Anas, daripada Qatadah. Yang ketujuh, anak-anak orang-orang yang berada dalam syurga dan bidadari. Hak tu yang tidak terjejahnya. Yang ke-8 penjaga neraka, penjaga syurga. Yang ke-9 penjaga neraka. Ini Musa alaihissalam di antara orang yang dikecualikan oleh Allah. Tapi kalau lagu tu, kalau nabi-nabi apa yang Musa tu kecuali. Nabi lain pun nabi juga. Nampak canggah. Yang keempat Jibril dan Mikail dan Israfil dan Malakul Maut tak mati. Kemudian tiga-tiga tu mati. Lepas tu baru Allah kata kepada Malakul Maut yang ambil nyawa tu, mut, engkau mati. Maka matilah Malakul Maut tu pun. Ini pendapat Yahya bin Salam dalam tafsirnya. Yang kelima, malaikat-malaikat yang menanggung arash, kerana mereka ini berada di atas lagi daripada langit-langit dan bumi ini. Sedangkan dalam ayat tadi dia kata fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Mati hak ada dalam langit dan dalam bumi, di bumi ni. Adapun hak arasy itu dia di luar daripada langit lagi. Hak tu tak kecuali. Dikecuali kata. Yang keenam iaitu Musa. Illa man syaa Allah ni, kecuali orang yang dikehendaki Allah, Nabi Musa seorang. Itu yang kena. Ini diriwayatkan oleh Tabari, tapi sanad dia tidak kuat daripada anak. Yang ketujuh, anak-anak orang-orang yang berada dalam syurga dan bidadari. Hak tu yang tidak terjejahnya dengan tiupan sangkakala. Yang ke-8 penjaga neraka, penjaga syurga. Yang ke-9 penjaga neraka. Begitu juga apa-apa yang ada dalam neraka tu, ularnya, kala jengkingnya dan sebagainya. Hak tu tidak lenyap tu. Yang ke-10-nya malaikat semua sekali. Inilah pendapat Ibnu Hazm dalam Al-Milal wan Nihal dia. Kerana malaikat itu roh, bukan ada jasad, maka mereka tidak mati sama sekali. Illa man syaa Allah ni maknanya malaikat, kata dia. Baihaqi kata, ba'd setengah ahli fikir, ulama, mana menganggap dhaif kebanyakan pendapat-pendapat yang tersebut tadi. Dhaif dia kata. Dhaif. Lianna al-istithna sini. Kerana istithna waqa'a min sukkanis samawati wal ard. Kerana isnad pengecualian ini berlaku kepada penduduk langit dan bumi. Sedangkan mereka ini yang tersebut pada nombor 4, nombor 5, nombor 7, nombor 8, nombor 9 bukan penduduk dalam langit dan bumi. Jadi tak ada kena-mengena. Hak yang dimaksudkan ini, yang dikecualikan, yang hak duduk dalam langit dan bumi ni, ada hak dikecualikan. Yang jelas kita tengok sini sekurang-kurangnya Nabi Musa. Hak tu hak duduk dalam langit-langit dan bumi ni lah. Adapun hak nombor 4, nombor 7, nombor 8, nombor 9 ni tak sepatutnya dimasukkan dalam ni, sebab terkeluar daripada maksud ayat. Sebab maksud ayat tu hak dalam yang berada di langit dan di bumi. Sedangkan hak yang ke-4, yang ke-5 dan seterusnya itu bukan berada di langit dan bumi, di lain, luar lagi. Alam Allah SWT ni luas. Begitu. Babun yaqbidullahu al-arda. Sekat itulah kita berhenti sekat itu dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.